Alright, selamat sejahtera kelas. Hari ini kita akan masuk belajar kelas PTPR SRT ini. Semua sudah makan ke? Okey, saya harap semua ada semangat untuk belajar. Hari ini kita akan sambung ulang kaji sahaja sebab semua sukatan yang kita nak belajar di Form 4 tu sudah habis. Alright, dan ingat tak yang sebelum ini kita telah pun bincang set 1 dan set 2 dan Cikgu Wen telah pun rakam video penerangan yang membantu kamu sekiranya masih tak faham, hanya ulang sahaja tonton video tersebutlah. Okey, untuk mengenali teknik menjawab set 1 dan set 2. Adakah kamu dah buat? Okey, bagus, Alia ada buat. Okey, jadi Cikgu Wen sekarang pergi tengok sekejap Okey, Alia punya. Okey, dan Cikgu Wen dapati Alia ni salah seorang yang sangat rajin dan dia sangat lengkap lah. Dia cuba buat. So, saya pergi semak dia punya tugasan. Jom kita tengok sekejap Okey, Alia punya set 1 memang hari tu kita dah bincang penuh kan? Okey, untuk set 2, bagus. Dia sudah isi. Okey, cuma di sini nampak tak? Okey, untuk soalan nombor 2 ini, okey, Alia jawab kurang tepat. Mari kita lihat apa jawapan yang sepatutnya Alia isi. Kamu tengok soalan dia, maklumat berikut tentang rumah teres satu tingkat yang ingin dibeli oleh Encik Azhar dan Puan Rosita. Mereka mempunyai 3 orang anak berusia antara 8 tahun hingga 14 tahun. Okey, so rumah tersebut yang ingin dibeli itu berhampiran dengan pusat beli-belah, sekolah dan stesen minyak. Dilengkapi dengan pontok pengawal dan juga pintu jeriji dan juga alat penggera. So, kalau macam ini, apa jawapan yang sepatutnya kamu isi? Okey, Jasina kata baru buat set 2. Okey, good. Okey, sebenarnya kita nak jawab soalan macam ni, teknik menjawab dia ialah bergantung kepada ini. Okey, bergantung kepada dia punya penerangan dalam kotak. So, kalau boleh, nombor 1 ni ikut 1. Alia, kalau you tulis macam ni, walaupun sebenarnya tepat keselamatan, tapi urutan dia patut di nombor 2. Okey, saya nampak Alia ni bagus sebab dia tulis keselamatan ni sesuai untuk yang ini. Okey, nampak tak cikgu gariskan ni? Kalau nak gariskan, kamu pergi ke elemen, tekan line je. Okey, kemudian kamu tekan ini. Okey, kita boleh gariskan kata kuncinya. So, kita tukar kepada warna merah. Okey, kita tengok. Ini. Kata kunci dia ialah pontok pengawal dan juga pintu jeriji serta alat penggera. Alat penggera ialah alam tau. Okey. So, untuk yang Alia punya ini, jawapan ni, kalau dia tulis di nombor 2, memang dia dapat 1 skor lah. Okey. So, saya harap next time bila you dah tengok, Alia ingat tulis kat nombor 2 ni. Okey, so saya bagi Alia ni, okey, satu mata. Okey, saya adjust di sini. Bagi tahu saya, kata kunci untuk yang ini, apa yang patut saya gariskan? Pusat beli-belah. Okey, pusat beli-belah, pandai. So, sekolah dan stesen. Ya, bagus. Izati ke? Ya. Bagus. Okey, so nampak tak bila you gariskan kata kunci 3 benda ni, you rasa betul tak kalau saya tulis keperluan? Okey, faktor yang mempengaruhi pemilihan antara 6 ni sahaja. Keperluan kurang tepat. Siapa boleh bagi tahu saya jawapan? Estetika ke? Estetika bukan. Okay. Saya nampak di sini. Infrastruktur. Okey, hati-hati macam ni baru teknik menjawab dia. Kamu kena jawab ikut penerangan dia. Okey, kalau you nampak keyword ini ialah kemudahan, kamu kena jawab ini faktor yang dia sedang ambil kira, iaitu infrastruktur. Macam Izati tadi kata estetika kan, kalau di sini dia tulis perhampiran dengan taman yang cantik, itu estetika. Faham? Macam keperluan tadi Alia tulis itu, iaitu mempunyai 3 bilik tidur. Macam tu baru you tulis keperluan. Faham? Saya harap teknik menjawab ni kamu boleh kuasai. Okey, sebab hari ini kita akan masuk set ketiga. So, tahniah untuk Alia, dia ada jawab soalan yang banyak ini. Dia ada jawab soalan yang banyak ni. Yang lain kalau you dah lengkap sila bagi tahu Cikgu Wen, send gambar pun boleh bagi tahu Cikgu Wen sebab Mahira sebelum ni memang dia bagi
Okey, memang dia bagi gambar dan juga Alia pun sama ada bagi gambar. So mereka punya markah tinggi. Alright, so ini bergantung kepada kehadiran dan juga latihan yang kamu dah buat. Okey, teruskan usaha untuk dapatkan mata ganjaran sebab akan dapat hadiah apabila kembali ke sekolah. Alright, hari ini kita akan cuba capai objektif iaitu mengenali teknik menjawab soalan format SPM bahagian A tapi set ketiga. Alright, boleh tak you all tentukan dulu kriteria kejayaan yang you all boleh capai malam ini. Boleh tak isi kata kerja di sini supaya kamu setkan you rasa apa kriteria yang you boleh capai hari ini. Apa isi tempat kosong di sini. Sentiasa kalau kita nak jawab soalan ulang kaji kan, first step kita kena buat apa? Bagi saya satu kata kunci untuk isi di sini sebagai kriteria kejayaan yang kita nak capai. Gariskan kata kunci. Pandai Alia. Yes. Selain gariskan, boleh tak kita buat kata kerja lain? Saya ambil ini Alia tulis gariskan kata kunci. Yeah. So, kejap lagi bila tandakan. Tandakan macam mana? Bulat ke? Pandai. Jasina kata bulatkan pun boleh. So, kalau di sini tulis bulatkan pun boleh. Atau ada orang kata highlightkan. Tapi masa exam SPM, yang paling pantas memang inilah. Gariskan kata kunci sahaja. Ingat So, kejap lagi bila you nampak soalan set SPM nanti, first step, gariskan dulu. Kemudian sekarang, Cikgu Un kalau bagi you 20 minit, you rasa you boleh jawab berapa soalan? Sendiri set target di chat box? Izzati kata 20 minit boleh 4 soalan. Bagus, maksudnya satu soalan 5 minit. Dia perlu masa fikir. Siapa lagi? Boleh bagi cadangan? Ke semua setuju 4 soalan? Sebab cikgu Un ikut you all punya target lah. Kalau semua setuju, kita set di sini 4. So, kejap lagi you all akan buat 4. Jasmina kata 3. Wah, Alia kata nak 10. Lah. So, kita ikut yang ini saya ambil yang paling minimum lah. Sekurang-kurangnya 3. Boleh? Kejap lagi aktiviti kumpulan Cikgu Un akan macam seperti biasalah. Kita ada breakout room kan. Sekurang-kurangnya jawab 3. Kemudian siapa kumpulan yang laju, dia boleh menuju ke soalan seterusnya lah. Boleh faham? So ini kita ambil yang paling minimum yang Jasina target. Jadi supaya kita semua orang boleh capai dia punya dan boleh pecut lagi ke soalan seterusnya. Hari ini saya tentukan satu lagi kriteria kejayaan iaitu antara kamu mesti ada wakil dari kumpulan untuk membentangkan kata kunci dan teknik menjawab. You tahu tak kalau nak ingat sesuatu, selain kamu baca sendiri mahir, kalau you terang kepada orang melalui ucapan, ingatan tu lagi mendalam. So, sebelum kita maju ini, cikgu tanya 2 soalan dulu. Untuk uji dulu. Make sure you all boleh jawab dulu. Yang ini saya bagi 2 soalan. Saya bagi 1 soalan dulu. You all buat Di ruang tamu saya testing dulu. Soalan ni kalau keluar. Encik Azhar membeli saya salah type. Membeli rumah yang berdekatan dengan sekolah kerana ada 2 orang anak yang berumur 8 hingga 11 tahun. Apakah faktor yang telah diambil kira oleh Encik Azhar? Sila buat sekarang. Sila tekan yang segitiga tu kemudian cuba jawab soalan ini. Ini di ruang tamu kalau you boleh jawab. Kita imbas kembali. Ini soalan sebenarnya yang lebih mirip lah dengan yang tadi. Ya, fikirkan. Bagus. Saya nampak ada orang sudah jawab lagi. Masa SPM nanti kalau you tak tahu jawapan, boleh tak you lepaskan? You tak boleh lepaskan. Kena isi juga. Supaya tak lepaskan peluang untuk betul. Good. Keseluruhan hari ini ada jumlahnya 7 orang kan. So ada lagi 3 orang belum buat. 3 orang lagi buat. Belum buat. Siapa good. Jadi cikgu tunjukkan jawapan yang ini nampak tak? Banyak orang buat yang infrastruktur. Kenapa pilih infrastruktur? Sebab apa? Apa kata kunci yang you nampak di sini? Apa kata kunci? Buka mic boleh? Saya bagi 5 markah untuk dia. Berdekatan dengan sekolah. Pandai. Alia dapat 5 markah. Sebab ada perkataan sekolah ini. Dia pilih rumah baru sebab dekat dengan sekolah. Ingat, sekolah ialah kemudahan. Kemudahan kita pilih yang infrastruktur ni. Bagus. Boleh tak cikgu test satu lagi? Cikgu test satu lagi. Go. Sila jawab soalan ini.
Okey, sila jawab soalan ini. Fabric X sejenis fabrik kentian asli haiwan dan mempunyai ciri fabrik iaitu pengalih haba yang baik dan sangat selesa dipakai. Apakah Fabric X? Okey, fikirkan. Ini sebenarnya ulang kajilah yang set 2 tu. Sila pilih jawapan anda. Okey, untuk vote ni hanya sekali je, tak boleh ulang. Masa SPM pun sama. Bila you dah serah SPM tu, you tak boleh menyesal lagi. So, fikir dulu sebelum kamu tekan jawapan. Okey, ada orang sudah jawab bagus lagi. Okey. Ada lagi? Okey, saya tunjukkan ni jawapan. Okey, nampak tak jawapan yang banyak orang pilih? Sutera. Siapa yang pilih sutera itu? Angkat tangan saya tengok. Okey, Alia bagus. Lagi siapa yang pilih sutera? Pandai Mingxue. Siapa lagi? Pandai Jasina. Okey, kenapa pilih sutera? Okey, 3 orang ni saya tambah markah. Siapa boleh bagi tahu saya apa kata kunci yang you nampak tadi yang fabric ni? Pengalih haba dan baik dan sangat selesa dipakai. Okey, siapa yang berjawab tu? You sebut nama baru cikgu tambah markah untuk you Izati ke? Ya. Ya, okey Izati. Sekarang tadi you tak vote tapi sekarang sudah nampak pengalih haba yang baik. Okey, ada satu lagi. Satu lagi yang kata kuncinya. Okey, haiwan ni sebenarnya fabrik kentian asli haiwan ni hanya 2 je. Satu sutera, satu penangsayat. So tadi siapa pilih penangsayat boleh angkat tangan tak cikgu tengok? Oh, banyak yang angkat tangan. Okey, siapa yang pilih penangsayat ingat ini ialah fabrik kentian asli haiwan. Tapi dia bukan pengalih haba tau. Dia penebat haba sebab dia tebal. So ini yang membezakannya. Faham? Kemudian kapas pula bukan jawapan. Siapa yang pilih kapas tu jangan menyesal. Okey, dan jangan takutlah. Salah sekarang tak apa. Nanti jangan SPM salah sebab ini kapas bukan kentian asli daripada haiwan tapi daripada tumbuh-tumbuhan. So ingat ini ulang kaji. Okey, so tak apa. Sebab you sekarang baru ke sesi ulang kaji sahaja, belum sampai ke SPM kan. Sempat untuk kita cari keyword melalui soalan. Kemudian daripada kesilapan kita boleh ingat teknik menjawabnya dan kemudian kita gunalah di masa SPM nanti. Alright, jadi sekarang saya share apa aktiviti. Alright, kejap lagi kita akan masuk ke breakout room. Saya tengok komputer pagi siapa Okey, saya bagi you tengok dulu kumpulan yang saya nak agihkan. Okey, saya letak di breakout room. Komputer yang adjust Okey, saya set up 2 bilik. Sekarang berapa orang? Oh, Cikgu Asfanoli dah masuk. Okey, selamat sejahtera Cikgu Asfanoli. Okey, jadi Cikgu Asfanoli saya pun letak you di kumpulan satu macam tu, boleh ke? Diizinkan ke? Boleh Okey. Okey, thank you. So saya gantikan sekejap, saya bagi Izati ikut Jasina boleh? Okey, di situ. Okey, atau Cikgu Asfanoli bagi breakout room 2 lah, saya pergi breakout room nombor 1. Okey, boleh? Jadi Umi ikut Mahira dan juga ni satu kumpulan Okey, sebelum you masuk ke bilik iaitu kumpulan, okey, kamu tengok dulu apa yang kamu kena jalankan dalam aktiviti kumpulan itu. First step, bila you dah masuk dalam kumpulan, itu bilik yang personal untuk kumpulan anda. Okey, mesti agihkan tugas dulu antara ahli lah. Salah seorang jadi ketua, salah seorang akan jadi setiausaha catat. Okey, tugasan tulis jawapan di dalam set soalan yang cikgu bekalkan. Okey, satu lagi bukan setiausaha, satu lagi ialah ahli. Okey, AJK. AJK ni ialah tugasnya untuk cari jawapan lah. Okey, so ketua kena leadkan supaya you all semua bekerjasama selesaikan soalan. Macam tadi you all dah set kan? Sekurang-kurangnya 3 soalan boleh dijawab dengan kerjasama kan? Siapa kumpulan yang sangat cepat, sila maju lagi ke soalan 4 dan 5 lah. Boleh faham? Ingat, cikgu bagi 20 minit sahaja. Okey, kemudian kita akan kembali ke ruang tamu inilah iaitu main core. Kita akan jumpa di sini untuk pembentangan. Alright, so are you ready? Kejap lagi Cikgu Wen akan letak link tugasan iaitu ni di chat box nanti. Alright, are you ready? Kita akan masuk ke bilik sekarang. Okay, Syabas, Jasina orang pertama balik. Okay, Jasina okay? Okay, Jasina dah balik, Umi dah balik. Okay, good. Suasana dalam bilik itu macam mana?
Suka yang macam ni ke suka balik ke sekolah? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Macam ni bilik pun okey eh? Melo. Melo boleh. You sebenarnya boleh buka kamera tau. You buka kamera lah dalam you punya. Malulah. Okay, so dengar sini Okay, tadi sudah capai belum? Objektif pertama ialah apa? Satu sampai tiga. Ada garis tak? Garis-gariskan. Okay, ada garis tak? Ada. Okay, kemudian ada tulis jawapan tak? Ada. Okay, jadi 2 success criteria sudah capai. So kita harap kita capai yang nombor 3 iaitu membentang jawapan. Okay, di antara kamu boleh tak saya pilih salah seorang tolong cikgu Wen catat markah je. Okay, dia tak perlu bentang tapi dia tolong saya catat markah. Siapa boleh tolong? Siapa angkat tangan? Alia angkat tangan. Okay, Alia, you tolong saya catat markah. Nanti pada akhir sesi tu you bagi tahu saya seorang dapat berapa markah lah. Tapi of course bila you rasa you confident nak jawab soalan, you boleh juga cuba angkat tangan dan jawab soalan Nanti you boleh dapat markah tambahan. Jadi sekarang jom kita dengar penerangan. Okay, tadi kumpulan 1 ialah siapa? Saya. Siapa yang tulis ini? Tulisan cantik. Melo. Tulisan teknologi Okay, good. Okay, yang ini. Siapa boleh cuba terangkan? Saya pilih nama lah. Okay, saya bagi nama di sini. Okay, so siapa ada ke sini? Mingxue. Okay, Mahira. Okay, Umi. Izati. Siapa pentang dulu? Kita tengok Alia tak ada. Okay, Aku Alia tukang tanya. catat Alia dia. dia catat markah. Okay, Mahira. You punya nama keluar. You pentang soalan 1. Okay. You kumpulan 1 ke 2, Mahira tadi? 1. Ini kan? Okay. You pentang lah. Bagi tahu saya, you baca soalan ni, bacakan soalan, kemudian bagi tahu kata kuncinya, kemudian apa jawapan macam tu je pembentang. Okay, sebagai seorang pelajar SRT kena mahir tulis jawapan dan bentang sesuatu lah. Skrin kabur lah. Kabur? Screen kabur Kamu tekan link Canva lah, boleh? Kabur sangat saya besarkan Nampak ke? Okay, cuba Mahira pentangkan macam mana you nak ajak orang untuk jawab soalan ini. Mula dengan soalan ini tanya. Apakah maksud komunikasi? Okay, good. So, kata kunci yang perlu di-highlightkan ialah Komunikasi. komunikasi. Boleh tak Mahira saya tanya soalan ini ialah bab berapa? Kalau dapat 5 markah Alia bersedia untuk catat? Sekejap. 1. Okey, pandai. Dapat 5 markah, Alia catat. Okey, apa maksud? Dia nak maksud sebenarnya keyword ni selain komunikasi, kena ini. Dia bukan tanya kaedah saja, dia tanya maksud. So next time ingat, maksud pun kena digariskan juga. Boleh faham? Okey, kalau you tak gariskan maksud, mungkin you akan tulis kaedah komunikasi ke, okey, kepentingan komunikasi ke. Okey, boleh? Sampai setakat ni yang cikgu boleh komen lah. Saya rasa Mahira punya jawapan bukan tepat. Ini yang jawapannya. Nampak tak? Ni sekumpulan individu. Proses komunikasi ialah proses pemindahan. Alia ni. Siapa yang jawab ni? Okey, ini kata kunci. Tak apa, salah sekarang tak apa. Saya bagi 2 minit untuk hafal. Tulis di chat box, siapa boleh tulis dengan pantas sekali. Saya bagi kamu kumpulan 5 markah. Okey, tuliskan apa maksud komunikasi. Tulis di chat box. Semua orang boleh jawab. Oh, cikgu ini kumpulan CAT punya. Tadi saya tanya dia kata dia ini kumpulan 1. Okey, good. Saya nampak Jasina dia sudah tulis, okey, tulis chat box. Komunikasi bermaksud proses pertukaran idea antara satu individu aku. Okey, kurang tepat kurang tepat. Okey, tak apa. Tujuan Cikgu Wen tadi padamkan, cikgu nak bagi tahu kamu, bukan hanya setakat you boleh tulis jawapan di latihan sahaja. Kamu kena make sure apabila kamu dah padamkan, okay, jawapan di latihan ni, anda boleh tulis semula. Ini baru maksudnya dah kukuh dalam ingatan kamu. So kalau soalan ni keluar SPM, baru kamu dapat markah lah. Okay, so macam Jasina tadi, dia cuba try. Saya suka Jasina cuba try sebab dia tulis kat chat box. Tapi kurang tepat. Masa SPM, kalau boleh,
kamu hafal dan ayat tu mesti bulat-bulat ikut yang buku teks inilah SPM nanti. Ini soalan dia iaitu terminologi iaitu dia mesti kamu jelaskan maksud yang bulat-bulat sama dengan buku teks. Baru you layak dapat markah. So sekali lagi, kalau macam ni isi tempat kosong, apa perkataan yang dah hilang? Isikan 2 perkataan di chat box. Okey, bagus. Jasina dapat 2.5. Kalau dapat 1 lagi jawapan. Okey, yang ini proses pertukaran. Okey, pemindahan. Okey, Izati pun tepat. Okey, Izati pun dapat 2. Ada 1 tempat kosong lagi. Pandai, Izati tepat sekali. Alright, so sama-sama kita sebut Okey, dalam hati pun boleh. Bila you buat sebutan beberapa kali ayat ni sudah dalam otak kamu. Proses, okey, komunikasi ialah proses pemindahan dan pertukaran maklumat atau idea. 2 atau lebih individu. Okey, good. So untuk yang soalan ini dah settle. Tania, Mahira lah. Okey, untuk soalan ni siapa boleh terangkan? Okey, siapa boleh angkat tangan ke saya nak choose juga? Kenapa dia suka Mahira? Sekali lagi. Oi. Mahira, dia suka kamu. Boleh dah. Mahira, cuba you terangkan boleh? Mahira? Okey, boleh tak bagi tahu mereka untuk kawan kamu macam mana mereka nak jawab soalan ini? Kenapa kamu tulis nuklear untuk X? Kenapa kamu tulis poligami ini untuk Y? Dan kenapa kamu tulis ni untuk yang luas? Sila terangkan sekarang. Macam orang luar dia tak tahu. Kenapa dari gambar ni boleh jadi kamu jawab yang macam ni, keluarga nuklear. Kenapa X ni kamu tulis dia ialah keluarga nuklear? Apa yang simbol ni buat kamu tahu dia ialah keluarga nuklear? Keluarga asas. Okey, keluarga asas untuk keluarga nuklear. Terdiri dari ibu bapa, anak kandung atau anak angkat yang tinggal bersama. Yang tinggal bersama. So simbol ni nampak ialah lelaki. So ini lelaki, betul, bagus. Ini ialah simbol bagi Perempuan. perempuan. So lelaki kahwin dengan perempuan, ini anak-anaknya. So ini ialah keluarga nuklear iaitu keluarga asas. Bagus Tania. Kemudian ini. Kenapa kamu pilih poligami? Kahwin 2. Ya, you nampak kahwin 2 sebab di kiri kanan dia ada perempuan, simbol perempuan. Maksudnya lelaki ini ada 2 bini. Bini 1 ada 3 anak, bini 2 ada 3 anak. Ini you terangkan macam ni je. Simbol tengah-tengah ni simbol lelaki. Kemudian di kiri kanan ada simbol perempuan. Bermaksud keluarga ini ialah keluarga poligami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri. Kamu buat penerangan macam ni. Boleh? Cuba ini. Macam mana you nak terang? Boleh tak? Okeylah, saya tak nak paksa. Okey, ini tepat jawapan dia keluarga luas sebab you nampak ada 3 pasangan. Nampak tak? 3 pasangan kahwin. Sama dengan maksudnya kahwin Kahwin. So of course ini datuk nenek lah. Baru ada 2 anak yang kahwin, berumah tangga dan tinggal bersama dalam satu bumbung. So ini ialah keluarga luas. Okey, so untuk yang ini Mahira pun dapat jawab soalan. So boleh sudah bentangkan pun boleh dapat 5 markah. So Tania, Alia sila catatkan di situ Okey, so saya nak bagi 1 lagi markah untuk siapa boleh bagi tahu saya. Selain keluarga nuklear, keluarga poligami, keluarga luas. Apa lagi sejenis lagi struktur keluarga di Malaysia? Tulis di chat box. Keluarga nuklear, keluarga poligami, keluarga luas. Ada 1 lagi. Okey. Pandai Izati dapat 5 markah. Keluarga induk tunggal. Pandai. Kalau induk tunggal, dia punya simbol ini akan ganti kepada atau kamu kena buat catatan. Bagus, Izati dah jawab dengan betul. Ingat kalau di sini dia atau. Kalau atau maksudnya salah seorang je. Okey, maksudnya tinggal seorang sajalah. Okey, maksudnya ayah dengan 3 anak atau ni. Atau bercerai pun boleh, keluarga induk tunggal. Okey, next soalan. Jadi untuk next soalan ialah soalan last So saya buang soal Mahira punya nama. Tinggal beberapa orang ini. Okey, kita tengok siapa boleh membentang. Okey, Izati, you punya peluang untuk terangkan. Izati? Ya. Saya ambil ini Izati. Ini you punya kan? Oh, tapi tak jawab lah. Alamak. Habis 5 markah ni boleh dapat sekarang ke? Okey, kata kunci sudah kamu gariskan. Bacakan soalan kejap. Raja 2.
Raja 2 menunjukkan satu alat ikbar teknologi. Berdasarkan Raja 2, nyatakan 3 prinsip unsur atur alat itu. Okey, so garis kata kunci ialah Susun atur alat itu. pandai. So yang ini kamu dah garis dengan tepat. So 3 prinsip apabila rumah kamu beli satu mesin basuh. So anda kena letak susun atau dengan berhampiran dengan apa? Izzati kalau dapat jawab sekarang pun kita terimalah. Okey, mesin basuh mesti berdekatan dengan apa? Arus elektrik. Oh, Swiss. Atau selain Swiss kamu boleh tulis ini. Punca Punca elektrik. baru tepat. Kalau ada punca elektrik boleh plug in jadi mesin basuh boleh guna. So itu prinsip pertama. Selain tu dia mesti berhampiran dengan apa? Dengan air. Ya, pandai. So kita kena isi punca. Punca air. Satu lagi. Kita nak basuh mesti guna apa? Apa? Apa yang patut letak di situ? Sabun, pandai. Okey, tapi sabun itu boleh kita kategori selain sabun kan boleh softener, peluntur. Jadi keseluruhan kita kategori dia sebagai bahan. Siapa boleh? Bahan pencuci. Bahan pencuci. Okey, angkat tangan. Siapa nama? Yang sedang bercakap? Alia. Alia, okeylah. Alia dapat. Pandai. Alia dapat 5. Okay. Alia, tolong bagi Izzati 2, maksudnya 4 dan you dapat 2. Okey, untuk kumpulan kamu dapat 2, untuk Izzati punya kumpulan dapat 4. Okey, good. Kita dah selesai. Hari ini kita dah capai 3. Adakah kamu dah capai kita punya success criteria? Nampak Sudah. tak? 3 sahaja pun kita ambil banyak masa. Okey, tapi you all tahu okey, cikgu ada letak soalan yang bertambah ini. Anda boleh cuba jawablah. Okey, tekan link untuk sambungkan. Terutamanya tadi ada orang tulis dia nak capai kriteria kejayaan 5. Ada orang kata nak 10. Kan? Kamu cuba capaikan. Okey, so sekarang cikgu share satu lagi Okey, so ini Okey, kejap lagi. Cikgu akan letak ini sebagai kerja rumah anda Okey, di mana kalau kamu dapat jawab cikgu akan share link di dalam WhatsApp group. So, kamu klik link tersebut, kamu sudah boleh mula jawab. Contohnya, kamu nak pilih soalan 2 markah, kamu jawab di sini dengan tekan simbol tambah dan anda boleh jawab di sinilah. Lepas tu tekan publish. Okey? Macam tu je. Of course, siapa nak 4 markah, kamu tambah di sini. Nah, ini terangkan fungsi pita ukur. Ini 6 markah ni ialah bandingkan peniaga dan usahawan. Ini kira BMI. Kalau you boleh kira, tulis kat sini. Ini lagi susah. Okay, yang ini yang 10 markah. Kalau you nak jawab soalan 10 markah ini, dia suruh kamu mereka bentuk label makanan bagi kek coklat. So, kamu lukis di kertas A4. Okay, kemudian kamu ambil gambar dengan tekan simbol tambah ini dan tekan ikon kamera ni. Okay, bila you tekan link dan tekan ini, ambil gambar kertas A4 tu, dia automatic upload. Dia akan automatic upload dan you tekan publish, dia akan automatic letak di dalam sini. Nanti saya boleh semak. Boleh faham? Ini zaman kemahiran teknologi. Kamu cuba try. Okey. Tapi saya tak paksa kamu jawab semua. Ikut kemampuan sendirilah. Kalau you mampu semua ni campur, at least you boleh dapat 20, 30 markah kalau you dapat jawab keseluruhan. So, boleh faham Ini tugasan hujung minggu kamu. Okey, ini sebagai latihan pengukuhan. Okey, saya kembali ke meet kita. Cikgu nak ending kelas hari ini Capai tak kriteria kejayaan hari ini? Okey, saya suruh you all buat kriteria kejayaan hari ini. Adakah kamu telah capai kriteria kejayaan hari ini? Okey, bagus, bagus, bagus. Okey. Okey, ada seorang lagi belum jawab? Okey, satu soalan lagi. Okey, bagi tahu cikgu. You dapat capai 3 ke, 2 ke atau 1 kriteria kejayaan? Masih ingat kriteria kejayaan tadi? Okey, iaitu garis dan jawab. Satu lagi bentangkan. Untuk siapa yang ada bentangkan? Okey, you boleh buat yang 3 lah. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Okay, so saya nampak keseluruhan. Saya harap hari ini you all happy Boleh tak cikgu bagi satu lagi lah. Sorry, saya ambil lebih kurang 3 minit macam tu. Okay.
Cikgu sebenarnya ada soalan hebat ini iaitu saya tanya di luar topik lah. Saya nak tanya kamu. Dalam proses you nak ulang kaji sesuatu, apakah teknik yang mengingat yang paling berkesan? Ada tak you all boleh sharing? Okay, cikgu letak di chat box kalau you nak isi serentak di sini bersama cikgu Wen. Atau you buka mic lah bagi tahu cikgu Wen. Okay, saya nampak Jasina sudah masuk. Jasina cuba isi. Okay, saya nampak ada orang masuk. Bagus. Nak ingat sesuatu, you ajak orang lah. Apa teknik yang saya share satu Cikgu Wen share satu. Kalau you nak ingat sesuatu, pastikan you ulang. Ulang sebut 7 kali. Itu teknik yang cikgu Wen sentiasa guna untuk ingat. Okey, saya nampak Mahira. Mahira cuba tulis satu, bagus. Atau you buka mic lah, cikgu tolong type pun boleh. Atau Mengingat petua. okey, mengingat petua iaitu kita jadikan singkatan. Singkatan. Kan macam vitamin A, D, E, K tu kan adik macam tu. Bagus. Ini petua. Siapa nama yang sharing? Jasmina. Jasina dapat 2 markah. Bagus. Okey, Adia catat Sebenarnya nak ingat sesuatu selain ulang, selain singkatan petua tu boleh jadikan peta minda ataupun nota ringkas. Dari nota yang sangat panjang kita jadikan dia peta minda untuk ingat. Jadikan gambar. Okey, jadikan gambar sesuatu. Jadikan gambar you lukis-lukis, nanti you akan ingat. Segala sumber ni daripada Tuhan kan. Tuhan kalau you doa, okey, bagi you ingatan kuat. Okey, Tuhan mesti bagi kamu ingatan kuat, ada otak yang cergas supaya kamu boleh ingat semua kata kunci dan boleh jawab dalam SPM nanti. So, sampai setakat ini malam ini kita sharing. Kita jumpa lagi pada Isnin hadapan. Sebelum pesurai, boleh tak Alia bagi tahu saya markah? 6. 6 sahaja Okey, kumpulan 2 berapa? 4. 4 sahaja. Ya ke? Kumpulan 1 siapa tadi? Kumpulan Zati. Zati. Zati Jasmina. Mishwat. Dan juga Mingshi. Kenapa tak ada Jasina punya nama? Itulah saya pun tengok tadi. Ayo Jasina, kamu tercicir. Tak ada nama. Saya bagi you 6 markah dulu. Melo. Betul lah. Okey, ini siapa lagi kumpulan kedua siapa tadi? Mahira. Tambah 4 markah. Okey, Alia. Tambah 4 markah. Dan seorang lagi Umi. Tambah 4 markah. Okey, jangan risau, saya ada rekod di sini. Jangan ingat cikgu tak sayang siapa? Tak sayang Jasina Jasina pun ada markah. Saya izinkan saya check sekarang sekejap je. So, saya tengok di sini. Okey, so ini Jasina punya berapa markah? Okey, Jasina nombor 9 selepas Lichen. 82. Okey, 82. Balik ke sini, 82. So, 88. Syabas dan Tania, terima kasih. Kita jumpa lagi hari Isnin. Bravo. Ingat tugasan. Okay, thank you semua. Ambil gambar. Okay, ambil gambar 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Okay, bye. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Okay, thank you. Bye. Okay, bye cikgu. Terima kasih banyak. Sama.